Okey, so tajuk yang saya nak bahaskan adalah bagaimana Al-Quran menyembuhkan. So, kenapa saya sebagai perawat membacakan ayat-ayat ruqyah, pesakit akan ada reaksi, terbatuk-batuk, muntah, sendawa dan sebagainya. Dan kalau kita compare sebagai dari pesakit tu sendiri, memang sebahagian daripada ayat-ayat ruqyah tu adalah ayat-ayat yang memang lazim dia baca. Misalnya ayatul kursi. Kenapa perawat baca ayat kursi, pesakit menggigil, start menjerit, start menangis. Sedangkan kalau dia sendiri amal ataupun orang lain bacakan kepada dia, tak jadi apa-apa. Tak ada kerasukan, tak ada menggeletar, tak ada menggigil. Kenapa jadi macam tu? So kat sini yang kita nak kena bahaskan. So dalam kita membacakan ayat-ayat ruqyah, dia perlu ada satu kefahaman. Jangan kita sekadar sembrono sahaja baca. Baca je, orang suruh baca, kita baca je. So dia kena ada beberapa prasyarat ataupun yang kena kita faham dahulu. Barulah ayat Al-Quran tadi akan menjadi sebagai penyembuh. Okey, yang pertama sekali adalah niat. Okey, yang pertama sekali adalah niat. Bagaimana niat kita semasa kita membaca ayat Al-Quran? So setiap apa yang kita lakukan tergantung atas niat kita. Innamal a'malu binniat. Okey. So bila kita bacakan ayat-ayat Al-Quran tadi, apa niat kita yang pertama sekali? So ini banyak kali saya ulang dan ulang. Kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan ayat-ayat ruqyah adalah untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang, ini yang kena perbetulkan dahulu sebagai seorang perawat ataupun sebagai seorang pesakit. Untuk amalan sendiri juga, kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah khususnya untuk rawatan adalah dengan niat untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang lagi sekali, kita baca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah adalah dengan niat untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat Allah, barulah kita sembuh. Dengan rahmat Allah, segala sihir-sihir terputus, hancur. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, segala perjanjian-perjanjian saka terbatal. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga, kita sembuh daripada segala penyakit-penyakit fizikal kita. Penyakit kecil manis ke, penyakit gout ke, apa ke, kanser ke. Kita baca ayat ruqyah tu kena perbetulkan niat dulu untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So di samping tu juga barulah masuk kepada niat-niat yang seterusnya. Barulah niat-niat yang seterusnya tu, niat-niat yang ketiga, keempat adalah untuk kesembuhan, untuk menghancurkan tapak-tapak jin, untuk dengan rahmat Allah ni juga kita niat untuk menghancurkan tapak-tapak jin atau mengazab jin-jin yang degil dan sebagainya. Yang paling penting niat kita yang pertama tadi dahulu. Niat base tu dulu. Okey. Okey, kemudian adalah bacaan Al-Quran tu sendiri. Okey. Kita kena membacakan ayat-ayat Al-Quran tu secara jelas, tartil, sebutan makhraj dia, huruf dia. Dan perlu dilontarkan melalui bacaan, melalui frekuensi suara. Kat sini kita kena faham. Okey, kita membacakan ayat-ayat ruqyah, pesakit dengar dan memberi tumpuan kepada bacaan kita. Kenapa? Kita kena faham, mukjizat Al-Quran tu sendiri dia turun dalam bentuk frekuensi suara. Al-Quran tidak turun dalam bentuk lembaran-lembaran ataupun tulisan-tulisan. Sebaliknya, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril yang akan membacakan kepada baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah pula menerima ayat bacaan ayat Al-Quran tadi. Baginda Rasulullah akan diam dan mendengar bacaan daripada malaikat Jibril. Barulah kemudian baginda Rasulullah akan ulang ayat tersebut. So macam itulah juga bila adab kita membuat rawatan, pesakit kita tak galakkan sangat dia nak buka mata ataupun dia nak ikut bacaan ataupun dia nak ulang ataupun nak baca bersama-sama perawat. Sebaliknya, pesakit kena diam, fokus dengar sahaja bacaan daripada perawat. Okey. Okey, so kat sini ada satu benda, satu ayat Quran, dua ayat Quran yang menjelaskan bahawa ayat daripada surah Al-Fusilat ayat 26, saya baca terjemahan dia.
Janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan tentanglah dia dengan nyanyian-nyanyian dan jeritan-jeritan riuh rendah serta tepuk sorak, supaya kamu berjaya mengganggu bacaan dan menenggelamkan suara pembacanya. So kat sini kita kena tahu, memang dah dijelaskan dalam Al-Quran, syaitan tadi dia akan menjerit-jerit, mengilai, ketawa, menangis dan sebagainya, sebab dia hendak menenggelamkan bacaan si pembaca tadi. So sebab tu bila kita bacakan ayat ruqyah, pesakit jadi kerasukan, dia menjerit-jerit, dia menangis, mengilai, ketawa, sebab memang dia adalah bertujuan untuk menenggelamkan bacaan dia tadi. Okey, dalil ayat Al-Quran yang kedua, surah Al-Hajj ayat 72. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, engkau akan dapat melihat pada muka orang-orang kafir itu tanda marah dan benci. Hampir-hampir mereka hendak menerkam dan menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian, mahukah aku kabarkan kepada kamu yang lebih buruk lagi dari apa yang telah menyebabkan kemarahan kamu itu, ialah neraka yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang kafir, dan itulah seburuk-buruk tempat mereka kembali. So sebab itulah bila kita bacakan ayat ruqyah kepada pesakit, memang kita akan dapat melihat riak muka pesakit berubah menjadi marah, menjadi benci, nampak macam nak terkam kita, sebab benda ni dah memang dijelaskan. Itulah sifat jin dan syaitan tadi. Okey, ini adalah antara set-set ayat ruqyah. Okey, kalau yang mini dia ni Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jika pekeh-pekeh sunnah, ada susunan dia lebih banyak lagi mengikut riwayat hadis riwayat Musnad Ahmad. Okey, ini adalah senarai ayat ruqyah. Yang ni kita boleh share dalam grup je nanti. Okey, so bila kita membacakan ayat-ayat ruqyah, ayat Al-Quran, badan kita, sel-sel kita, dia akan merangsangkan sel-sel badan kita. So biasanya getaran-getaran daripada frekuensi bacaan ayat-ayat ruqyah tadi, dia akan memberi satu getaran energi elektromagnet kepada badan kita untuk memberikan kekuatan dalaman kepada kita, di mana kalau ada unsur-unsur jahat, jin dan sebagainya itu akan menghancurkan mereka di dalam badan kita. Okey. Di samping tu juga, bila kita bacakan ayat ruqyah tadi juga, perlulah dengan adanya keyakinan hati. Kita kena yakin bahawa tadi ayat Al-Quran tadi sebagai penyembuh. Kita kena yakin bahawa ayat Al-Quran ini adalah sebagai satu usaha dan ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, dan seterusnya akan membuahkan kesembuhan kepada diri kita. Okey. Yang seterusnya, bila kita membacakan ayat-ayat ruqyah tadi, kita gandingkan pula dengan teknik-teknik sentuhan, usapan, tepukan, pijatan, pijatan ataupun tiupan semasa buat ruqyah. Inilah pentingnya kalau kita masuk kelas, belajar, bertalaki, ambil dengan guru. Di samping kita baca ayat ruqyah semata-mata, dan kita menggabungkan dengan teknik-teknik sentuh, usap, tepuk, picit, tiup. Dan teknik-teknik pula kita kembangkan lagi. Sentuh di mana, usap di mana, tepuk di mana, kekuatan tepuk macam mana, picit tu dekat point yang mana, titik yang mana. Ini yang perlu kita buat latihan secara praktikal, ambil secara praktikal daripada guru. Okey. Dan yang seterusnya juga, kita nak berlawan dengan gangguan jin dan syaitan, dan juga musuh kita yang utama adalah iblis. Kita perlu kenal akan tipu daya dia. Kita perlu kenal akan muslihat-muslihat dia. Apa yang dia cuba nak rosakkan dan hanyutkan kita. Kita kena kenal. So kalau kita nak detail lagi, boleh rujuk kepada kitab Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi. Okay. So selain daripada itu juga, last sekali, kita perlulah membangunkan perisai, benteng-benteng, amalan benteng kita seharian, supaya sebagai pelengkap kita untuk menjadi seorang perawat, untuk merawat diri. Kita kena amalkan zikir pagi petang, kita kena amalkan bismillahirrahmanirrahim tu, doa-doa lain, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kesemuanya ni kenalah kita gandingkan. Okey, ni antara amalan benteng. Semua ni
perlulah digabungkan dahulu. Barulah akan membuahkan kesembuhan kepada kita.